Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi bersama saya Tun Julia Muhammad Tahir. 48 penduduk dipindahkan selepas kediaman mereka dinaiki air malam tadi di Batu Tujuh, Kampung Cangkat Baru, Matang, Taiping. Ia berikutan limpahan air dari sungai berdekatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dalam kenyataan memaklumkan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Taiping ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan pada pukul 10.05 malam. Penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Rendah Agama Rakyat Ngah Ibrahim Al-Bakarah, Taiping. Operasi selesai kira-kira pukul 11.35 malam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu bersiap sedia digerakkan bagi menghadapi kemungkinan banjir ketika musim tengkujuh hujung tahun ini. Ia termasuk penyediaan kelengkapan peralatan pelindungan diri PPE dalam kalangan anggota jika perlu melakukan operasi menyelamat melibatkan pesakit COVID-19. Pengarahnya Mat Hilman Abdul Rashid berkata perkara itu akan menjadi keutamaan pihaknya dalam menjaga keselamatan anggota dan mangsa yang diselamatkan serta mengikut prosedur operasi standard SOP yang digariskan. Sebab itu kita sediakan lebih awal sebab barang kemungkinan ini berlaku. Sebab mereka ni kadang-kadang dia ada kuarantin kat rumah kan. Dalam tempoh belah hari itu ada berlaku banjir dan kita terpaksa kena pindahkan dia ke tempat yang lain dan sudah pastilah mereka ini kita kena pakaikan dengan PPE ataupun kita sendiri kena pakai PPE. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah membentangkan prosedur operasi standard SOP bagi menghadapi musim banjir. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, SOP tersebut merangkumi pengurusan sebelum, semasa dan selepas banjir termasuk penetapan dan pengendalian Pusat Pemindahan Sementara PPS. Sebenarnya waktu banjir, kita terpaksa membuka Pusat Pemindahan Sementara walaupun kawasan itu kawasan yang PKPB. Di kawasan merah sekalipun, kita tak boleh nak berpindah mencari kawasan hijau. Mesti berbuka di tempat itu juga. Antara SOP yang ditetapkan untuk PPS ialah dilengkapi kod QR MySejahtera, operasi sanitasi sebelum menerima penduduk terjejas banjir, penyediaan pelitup separuh muka, cecair pembasmi kuman, penyukat suhu dan kelengkapan pelindung diri, serta penyediaan sajian makanan secara bungkus. Bagi penduduk yang bergejala, mereka akan terus dirujuk ke klinik kesihatan dan jika negatif akan diasingkan di ruang pengasingan khas yang disediakan. Manakala badan bukan kerajaan NGO yang ingin menyalurkan bantuan dinasihatkan untuk menghubungi Pusat Pengurusan Bencana Daerah bagi tujuan penyelarasan. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan Jabatan Imigresen Malaysia JIM telah menghantar pulang lebih 31,000 orang pendatang asing tanpa izin parti ke negara masing-masing. Jelasnya, warga Indonesia merupakan yang paling ramai sudah diusir kembali ke negara asal. Daripada jumlah itu, yang paling ramai adalah parti warga negara Indonesia iaitu seramai 14,072 orang, diikuti oleh Bangladesh 4,551 orang, daripada Myanmar 2,898 orang, Thailand 2,200 orang, India 2,189, China 1,856 orang, Pakistan 1,230 orang, Vietnam 647 orang, Nepal 397 orang, Filipina 298 orang dan lain-lain sebanyak 944. Orang ramai diminta untuk menghubungi hotline National Task Force di talian 011-6251-1223 untuk terus menyalurkan maklumat berkenaan parti dan jenayah rentas sempadan. Orang ramai yang ingin membuat permohonan rentas negeri diingatkan tidak memberi alasan remeh dan hanya melakukannya jika ada keperluan mendesak.
Ketua Polis Daerah Serdang, Asisten Komisioner Razali Abu Samah berkata, dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula 14 Oktober lalu, sebanyak 17,584 permohonan rentas negeri dipohon dan daripada jumlah itu, 16,972 diluluskan, manakala bakinya 613 permohonan ditolak. Dalam kereta tu sampai 4 orang. Dalam kereta tu langsung tak pakai lebih muatan dan kebiasaannya lah. Biasanya kita bagi dua, bukan kita bagi, kerajaan memperuntukkan satu kereta dua penumpang, 2 orang. Kalau hailing ni satu pemandu, 2 penumpang. Tapi kadang-kadang rata-rata kita jumpa ramai. Dan tidak mematuhi SOP tersebut. Sepanjang tempoh tersebut, sebanyak 2,338 kenderaan yang ingin melakukan perjalanan rentas negeri turut diarahkan berpatah balik. Di Perak, sebanyak 51 sekatan jalan raya SJR dilaksanakan di seluruh negeri bermula semalam. Pemangku Ketua Polis Perak DCP Datuk Goh Boon Keng dalam satu kenyataan berkata ia meliputi 28 SJR bagi sempadan daerah dan 23 SJR di sempadan negeri. Tambahnya 450 pasukan pemantauan SOP telah digerakkan dan kedua-dua penugasan tersebut melibatkan 1,800 orang anggota polis dari seluruh kontingen Perak. Seramai 5,700 anggota dan pegawai polis di negeri itu sedia diatur gerak bagi melaksanakan tugas-tugas memantau pematuhan PKPB. Tidak disenaraikan sebagai negeri yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, Pahang tetap komited melaksanakan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dalam satu kenyataan memaklumkan langkah tersebut termasuk meningkatkan sekatan jalan raya di beberapa lokasi bermula esok. Ia bertujuan menyekat perjalanan rentas negeri terutama dari zon merah ke negeri itu. Bagaimanapun jelasnya, kelonggaran akan diberi mengikut kes-kes tertentu seperti kecemasan dan kematian. Selain itu, katanya Pahang membenarkan Mahat Tahfiz dan sekolah pondok di negeri itu untuk terus beroperasi. Namun pelajar berkenaan tidak dibenarkan keluar dari perkarangan sekolah. Bagi guru dari luar Pahang terutama di zon merah, mereka tidak dibenarkan kembali ke sekolah untuk mengajar. PKPB yang dilaksanakan di semua negeri di Semenanjung kecuali Perlis, Kelantan dan Pahang boleh dipendekkan daripada 4 kepada 2 minggu jika lengkung jangkitan COVID-19 berjaya diratakan lebih awal. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, langkah mengehadkan pergerakan dari satu zon ke zon lain, daerah atau negeri adalah tindakan terbaik untuk membendung penularan virus sekaligus memutuskan rangkaian jangkitan. Tegasnya, selagi ada pergerakan, berlaku pendedahan dan risiko kepada jangkitan kerana virus sudah ada dalam komuniti. We need to live with the virus. We need to adapt to this new environment to survive in terms of the practice and to prevent from the infection. 6 kluster baru dikenal pasti di Sabah, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Johor dan Putrajaya. Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan 2 daripadanya direkodkan di Sabah, iaitu kluster Nabaha di Kota Belud dan kluster Numbak di Kota Kinabalu. Manakala kluster Perigi melibatkan daerah Kelang, Selangor. Ialah kluster seri terapi. Kluster baru ini melibatkan daerah Kepong di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan daerah Alor Gajah di negeri Melaka. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-36,180 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 3 November 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 11 lagi kes positif.
Sehingga 9 November 2020, sejumlah 126 individu telah disaring, di mana 12 kes telah dikesan positif COVID-19, termasuk 1 kes baru pada hari ini. 8 individu dikesan negatif dan 106 individu masih menunggu keputusan. Kluster Padang pula dikenal pasti di Kota Tinggi Johor hasil saringan individu bergejala pada 5 November lepas. Putrajaya turut mencatatkan kluster baharu iaitu kluster Harmoni hasil saringan tempat kerja pada Sabtu lalu. Berhubung dengan kes positif COVID-19 di beberapa negeri di semenanjung Malaysia iaitu Kedah, Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Terengganu atas nasihat KKM. Sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB di negeri-negeri ini berkuat kuasa selama 4 minggu bermula 9 November sehingga 6 Disember 2020. ribu ekor benih udang galah dilepaskan di 2 batang sungai utama di Kulim, Kedah. Ia bagi menambah stok atau sumber perikanan sedia ada di sungai berkenaan yang dijangka dapat ditangkap sebagai hasil pada bulan Jun tahun hadapan. Pengarah Jabatan Perikanan Kedah, Abdul Halim Marzuki berkata 100,000 ekor benih udang galah dilepaskan di Sungai Krian, Bandar Baharu, manakala 70,000 ekor lagi dilepaskan di perairan Sungai Muda Kulim. Udang galah ini dijangka untuk membesar pada kadar 40 hingga 60%. Udang betina matang dalam tempoh 2 bulan, manakala udang jantan tempoh 3 bulan. Stok udang ini dijangka memberi faedah kepada nelayan kawasan Sungai Krian dan Sungai Muda. Pelbagai barangan tiruan bernilai 1.54 juta ringgit dilupuskan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kelantan. Pengarahnya Adnan Abdul Rahman berkata barangan tersebut melibatkan 752 kes yang dicatatkan sejak awal tahun hingga kini. Ia membabitkan barangan seperti beg tangan, seluar, baju, CD cetak rompak serta minuman dan makanan yang mempunyai tanda halal palsu. Ia bagi pihak KPDN HEP Negeri Kelantan memberi amaranlah kepada mana-mana individu atau sindiket yang melibatkan penyelewengan serta penyeludupan barang-barang kawalan supaya menghentikan kegiatan kerana tindakan tegas akan diambil, termasuk kenderaan dilucut hak kerana terlibat dalam aktiviti tersebut. KPDN HEP Kelantan telah melaksanakan 5 kali proses pelupusan barangan berjenama tiruan tahun ini. 2,300 orang anggota penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP ditempatkan di lokasi-lokasi tumpuan pengguna seluruh negara sempena musim perayaan Deepavali. Dalam pada itu, pengguna juga diminta menyalurkan maklumat kepada KPDN HEP jika berlaku penyelewengan harga. Timbalan Ketua Setiausaha KPDN HEP Dr. Alauddin Sidal memberitahu aduan boleh disalurkan melalui portal email, talian terus atau melalui aplikasi telefon pintar Easy Adu KPDN HEP. Ia bertujuan bagi memastikan pemborong dan peruncit mematuhi skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sekaligus mengelak manipulasi harga serta melindungi pengguna. Jadi keperluan 20 barangan yang kita dah senaraikan di bawah item barangan harga maksimum itu adalah barangan keperluan yang sememangnya mendapat permintaan yang tinggi untuk mereka membuat persiapan sempena menyambut musim perayaan. Jadi mereka boleh memanfaatkannya lah skim ini. Dan untuk pihak peniaga kita melaksanakan, kalau tengok tadi itu
skim harga maksimum. Kalau sekiranya gagal untuk mematuhi skrim harga maksimum untuk 20 barangan yang ditetapkan di bawah ni, maka mereka boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Skim harga maksimum sempena Deepavali berlangsung selama 9 hari bermula semalam hingga 17 November. Orang ramai yang bukan penerima Bantuan Prihatin Nasional 2020 sebelum ini dan memenuhi syarat-syarat kelayakan ditetapkan disaran membuat permohonan BPN 2.0 dengan segera selewat-lewatnya 15 November ini. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memaklumkan permohonan boleh dibuat secara dalam talian atau penghantaran borang manual ke pejabat LHDN berhampiran. Pemohon boleh melayari portal BPN tertera untuk memuat turun syarat-syarat permohonan dan soalan lazim berkaitan bantuan berkenaan. Sebarang pertanyaan atau maklum balas boleh diajukan menerusi hasil K-Line, hasil live chat atau borang maklum balas di portal rasmi LHDN. Bagi permohonan baru yang lulus, pembayaran bakal dibuat pada Januari depan. BPN 2.0 merupakan inisiatif di bawah pakej rangsangan Kita Prihatin bagi membantu rakyat yang terkesan dengan penularan COVID-19. Bantuan di bawah pakej prihatin program subsidi upah per keso yang bermula April hingga September lalu berjaya menyelamatkan pengusaha bas ekspres daripada gulung tikar. Yang di-Pertua Persatuan Pengusaha Bas Ekspres Melayu Semenanjung Malaysia Pembawa, Muhammad Kaharudin Saleh menjelaskan tiada pekerja yang dibuang setakat ini. Muhammad Kaharudin bagaimanapun memaklumkan pembawa yang kini berdepan penurunan pendapatan mendadak memohon agar tempoh moratorium tanpa caj tambahan dapat dilanjutkan. Langkah itu dapat mengelak daripada pengusaha bas ekspres menanggung beban kewangan hingga menjejas lebih 3,000 kaki tangannya. Pandemik COVID-19 telah merubah kestabilan ekonomi dan menjejaskan sektor pengangkutan awam bas ekspres yang boleh dikatakan telah lumpuh sepenuhnya, sekaligus memberi kesan kepada setiap pengusaha dan pekerja di bawah naungan syarikat pelaksanaan sepenuhnya kepada syarikat. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac 2020 telah membatas pergerakan rakyat Malaysia yang telah menjejas pendapatan syarikat yang 100% bergantung sepenuhnya kepada penumpang yang dengan pembelian tiket bas. Selain itu, pembawa turut memohon kerajaan agar mempertimbang beberapa kelonggaran dan bantuan. Ini termasuk bantuan menerusi skim dana sokongan sementara yang setakat ini hanya diberikan kepada pengusaha bas henti-henti. Peruntukan RM1 bilion bagi membendung gelombang ketiga COVID-19 di bawah Belanjawan 2021 perlu diagihkan secara seimbang. Ia bagi memastikan Kementerian Kesihatan sentiasa mempunyai peralatan kesihatan mencukupi termasuk bekalan ujian makmal dan tenaga kerja dalam memerangi pandemik berkenaan. Pakar Epidemiologi Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Rafzah Ahmad Zaki berpendapat peruntukan tersebut penting dalam memperkasakan sektor kesihatan, terutama melibatkan pekerja kesihatan yang berdepan risiko jangkitan. Kita mesti ingat kebanyakan pekerja kesihatan yang melaksanakan aktiviti pencegahan dan rawatan untuk pesakit COVID adalah mereka yang sama memberikan perkhidmatan kepada pesakit lain. Contohnya, di bahagian kecemasan, doktor dan jururawat yang sama akan mengambil giliran untuk merawat pesakit COVID dan pesakit bukan COVID. Begitu juga di peringkat daerah. Mereka perlu lakukan pengesalan kontak, saringan COVID, menyediakan laporan harian dan pada masa yang sama perlu mengendalikan masalah kesihatan yang lain seperti denggi, tuberkulosis, penyakit kencing manis dan sebagainya. Dalam pada itu, pakar Perubatan Kesihatan Awam Universiti Malaya, Profesor Dr. Maznah Dahlui akui pemberian allowance khas COVID-19 sebanyak RM600 sebulan kepada barisan hadapan Kementerian Kesihatan mampu menghargai pengorbanan mereka. Kita harapkan supaya lebih ramai lagi anggota kesihatan akan dapat direkrut dan juga diberikan latihan supaya dapat meneruskan atau mempertingkatkan aktiviti pencegahan
penyakit-penyakit berjangkit mahupun penyakit-penyakit tidak berjangkit di negara kita. Lembaga Pengarah Petronas meluluskan bayaran dividen tambahan berjumlah 10 bilion ringgit kepada kerajaan menjelang akhir bulan ini bagi membantu kerajaan membendung penularan pandemik COVID-19 yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Bagi menentukan sama ada dividen tambahan berkenaan mampu dibayar, Petronas terlebih dahulu memberi jaminan mampu membiayai operasi syarikat, membayar hutang, memenuhi kewajipan serta melabur bagi pertumbuhan masa hadapan. Petronas pada masa sama kekal komited untuk mengekalkan simpanan tunai dan memperkukuh daya tahan keuangan dalam tempoh mencabar ketika ini. Petronas sebelum ini menyatakan komitmen untuk mengekalkan pembayaran dividen 24 bilion ringgit kepada kerajaan berdasarkan prestasi tahun keuangan 2019. Syarikat itu turut mengesahkan telah membayar sepenuhnya dividen seperti dijadualkan tahun ini. Tahun lalu Petronas membayar dividen berjumlah 54 bilion ringgit kepada kerajaan termasuk dividen khas 30 bilion ringgit. Susulan penutupan sesi pengajaran dan pembelajaran PNP sekolah dan kolej vokasional bagi mendepani pandemik COVID-19. Tinjauan mendapati PNP dalam talian semakin diterima, malah ada yang makin selesa dengan pendekatan itu. Mereka menjalani proses PNP secara dalam talian menerusi platform media sosial seperti kumpulan WhatsApp, email dan juga panggilan video. Dengan pemantauan daripada ibu bapa, sesi PNP di rumah juga memberi satu pengalaman baharu buat mereka di samping mengelak risiko jangkitan COVID-19. Sebagai ibu bapa, saya sebenarnya berasa lega apabila kerajaan mengisytiharkan PKP-PB ni, yang mana anak-anak kebanyakannya diminta belajar melalui online. Dari situ dapat mengawal penularan COVID, terutama pada mereka mungkin kalau di asrama ataupun di universiti, mereka akan bergaul dengan berbagai-bagai bangsa. Jadi apabila di rumah, mereka masih lagi kira boleh kontrol, ya, yang mana penularan tu dapat dikawal. Kemudian kerajaan juga saya bersetuju dan berterima kasih dengan kerajaan yang mana kerajaan dengan masih lagi mempertimbangkan mereka pembelajaran ini diteruskan melalui online, yang mana mungkin mereka tidak ketinggalan lah daripada pembelajaran. Langkah kerajaan untuk melanjutkan kelas online ni adalah satu langkah yang baik sebab dia dapat mengurangkan risiko kita ataupun kawan kita dijangkiti COVID-19 ni. Dia macam menunjukkanlah bahawa kerajaan ini mementingkan pendidikan walaupun dalam keadaan susah. Langkah kerajaan ni bagus juga sebab walaupun dalam keadaan yang kurang sihat saya ni kan, saya pun tengah COVID-19 kan. So tapi kerajaan still pentingkan pendidikan untuk student-student universiti macam saya untuk menuntut ilmu dengan home based learning ni lah. Lagipun home based learning ni lagi sama. Maka kerajaan akan memperuntukkan 500 juta ringgit bagi tahun 2021 untuk melaksanakan inisiatif Jalinan Digital Negara JENDELA untuk bertujuan memastikan kesaling hubungan sejumlah 430 buah sekolah di seluruh Malaysia meliputi semua negeri. Pada masa sama, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan memperuntukkan 7.4 bilion ringgit untuk tahun 2021 dan 2022 bagi memperluas perkhidmatan jalur lebar.
Beralih ke perkembangan sukan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Kementerian Belia dan Sukan KBS digesa memanfaatkan dana RM55 juta yang diluluskan dalam belanjawan baru-baru ini bagi membangunkan lagi Liga Bola Sepak Wanita di Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM Izham Ismail berkata, Liga Bola Sepak Wanita seharusnya diangkat sebagai peluang kerjaya sama seperti Liga Bola Sepak Lelaki. Antara masalah utama sukan bola sepak wanita di Malaysia ini adalah kekurangan pertandingan yang bersifat tahunan ataupun bersifat seluruh tahun, sepanjang tahun. Kebanyakan pertandingan ini bersifat karnival, ia dijalankan secara jangka masa yang pendek dan ini memberikan sedikit kesukaran kepada pemain untuk menjadikan sukan bola sepak ini sebagai satu kerjaya dan juga ia tentu sekali akan menyulitkan pasukan untuk mempersiapkan pasukan. Beliau turut meminta perhatian penuh KBS dan FAM untuk menjadikan sukan bola sepak wanita lebih tertumpu kepada pembangunan pemain selain pertandingan yang lebih sempurna. Dana RM55 juta tersebut turut merangkumi program pembangunan sukan berprestasi tinggi serta e-sukan. Setelah Pusat Satelit Institut Sukan Negara ISN di seluruh negara ditamatkan pada 2018, Majlis Sukan Negeri Terengganu MSNT kini mengambil inisiatif mewujudkan unit baharu yang dikenali Bahagian Teknologi Sukan MSNT. Penubuhan unit berkenaan bakal menjadi serampang dua mata buat MSNT dalam memperkasa aspek pengurusan dan juga program kecemerlangan sukan negeri. Unit itu juga menjadi penanda aras baharu buat MSNT dalam memperkukuh institusi sukan di negeri ini sejajar dengan perkembangan teknologi sukan semasa. Selain mengumpul data daripada ujian-ujian penilaian yang kita lakukan, kita juga ada menyediakan beberapa perkhidmatan lain seperti konsultasi, perbincangan, pendidikan dan intervensi program bersama atlet dan jurulatih. Mana program tujuan ini adalah untuk bagi meningkatkan ilmu pengetahuan sains sukan dan aplikasi sains sukan di dalam latihan dan juga program-program supaya dapat meningkatkan prestasi atlet. Keputusan penubuhan ini juga dilihat tepat pada waktunya memandangkan MSNT kini dalam persediaan untuk memperolehi aset berteknologi tinggi seperti latihan beraltitud tinggi dan ice bath untuk program rehabilitasi atlet. Unit ini juga telah diberi tanggungjawab mengumpul data-data setiap atlet untuk dianalisa perkembangan prestasi semasa. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Ingat, amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan salam hormat.